masing-masing untuk terutamanya pesakit asma untuk mendapat rawatan yang baik. Pertama sekali, saya ingin menerangkan tentang situasi penyakit asma di negara kita dan seterusnya apakah itu penyakit asma. Di Malaysia terdapat kira-kira 2 juta pesakit asma ya. Dan jika kita lihat dari segi peratusan pula, lebih kurang 4.5 hingga 6% pesakit asma orang dewasa ya yang mengidap penyakit asma, dan untuk kanak-kanak peratusannya adalah lebih tinggi iaitu 7 hingga 10%. Dan asma sebenarnya biasanya bermula di usia kanak-kanak, tetapi ada juga asma yang bermula di peringkat dewasa. Dan fokus perbincangan saya pada hari ini untuk kita kata supaya saya dapat merungkai dengan lebih baik adalah tentang asma di kalangan pesakit dewasa. Dan asma merupakan penyakit, apakah itu asma ya? Asma merupakan penyakit yang melibatkan sistem pernafasan di mana saluran pernafasan seseorang itu menjadi sempit apabila ianya terdedah dengan apa yang kita panggil faktor-faktor pencetus. Sebenarnya terdapat 2 jenis faktor pencetus, iaitu faktor pencetus luaran dan faktor pencetus dalaman. Faktor pencetus luaran adalah seperti habuk ya, bulu-bulu kucing, contohnya bulu-bulu binatang, habuk-habuk daripada kapet, asap ya, seperti asap rokok dan juga jerebu contohnya. Ini merupakan antara faktor-faktor pencetus yang boleh merangsang saluran pernafasan seorang pesakit asma itu untuk menyebabkan dia mendapat serangan asma. Manakala ada juga jenis yang kita namakan faktor pencetus dalaman. Ya, contohnya pesakit itu stres ya. Apabila dia stres dan dia dan hormon-hormon di dalamnya kita kata menjadi tidak stabil dan menyebabkan beliau mendapat serangan asma. Saya ada seorang pesakit ya yang bukan hanya stres, apabila dia terlalu gembira juga boleh menyebabkan dia mendapat serangan asma. Jadi perubahan emosi, perkara-perkara tersebut juga boleh kita kata menyebabkan pesakit mendapat serangan asma. Dan apa sebenarnya yang berlaku semasa serangan asma tersebut ialah saluran pernafasan apabila dia terkena ataupun terangsang dengan faktor-faktor pencetus yang saya nyatakan tadi, saluran pernafasan akan menjadi sempit dan terdapat juga kita kata rembesan lendir yang berlaku yang memenuhi bahagian dalam saluran pernafasan. Jadi kalau kita boleh bayangkan satu saluran sudahlah dia sempit dan di dalamnya ada lendir-lendir, dia akan menyebabkan pernafasan itu, saluran itu akan menjadi tersumbat ya. Jadi atas sebab itulah pesakit-pesakit asma dan gejala-gejalanya adalah seperti gejalanya boleh kita kata berubah-ubah ataupun berbeza-beza mengikut jenis faktor pencetus yang dia kena dan juga tempoh yang dia kena. Jadi kadang-kadang kalau serangan itu tidak berapa teruk, dia boleh hanya sekadar batuk-batuk sahaja. Tetapi kalau katakan serangan yang agak teruk boleh menyebabkan sampai pesakit itu mendapat kita kata dada yang rasa dada dia ketat, dia susah bernafas dan mengeluarkan bunyi. Saya ingin cerita sikit tentang apa maksud mengeluarkan bunyi ya. Kalau dalam bahasa perubatan kita sebutkannya sebagai wheezing. Jika kita bayangkan satu saluran yang sempit, apabila kita kita tiup akan ada bunyi seperti bunyi siolan kan. Jadi begitu juga dengan pesakit asma apabila dia mendapat serangan tersebut. Jadi jadi siolan bunyi dia akan seperti begini ya. Kalau saya boleh demonstrasikan, bunyi dia seperti ini. Jadi saya rasa ibu-ibu yang ada ada anak-anak yang yang ada asma mesti pernah dengar ya. Begitu juga dengan orang yang ada asma, dia mesti orang kata pernah boleh relate lah. Jadi ada soalan di sini, doktor, asma boleh menyebabkan kematian tak? Ya, ini merupakan soalan yang sangat relevan. Boleh. Dan surprisingly ya, kita kata
Okey, apa yang saya boleh kembangkan di sini ialah pesakit asma ni kalau dia tak dapat serangan asma, dia kalau dia tak dapat serangan asma, dia akan seperti mana pesakit lain biasa. Tetapi sekali dia dapat serangan asma, risiko dia untuk kita kata risiko dia untuk mendapat keadaan yang teruk, malah kematian adalah sangat tinggi. Dan untuk pengetahuan semua, saya juga baru membaca lebih kurang 1,000 kes kematian yang kita dapati di Malaysia adalah disebabkan oleh penyakit asma. Ya, tak terbayang kita begitu ramai sebenarnya yang masih meninggal disebabkan oleh asma, dan ini merupakan satu perkara yang mengecewakan kerana asma ini boleh dirawat dan sepatutnya boleh dirawat dan sepatutnya serangan itu boleh dicegah. Ada satu soalan lagi, adakah asma boleh sembuh? Okey, di kalangan kanak-kanak kita dapati ada pesakit asma di peringkat awal dia mendapat serangan asma, tetapi apabila dia sudah meningkat remaja dan juga dewasa, asmanya boleh hilang. Tapi kita tidak kata asmanya sembuh lah, tapi asma dia hilang. Dan kalau ada juga pesakit yang dia kita kata asma dia tidak hilang tetapi boleh dikawal, ya. Jadi kalau saya boleh kata pesakit asma ini penyakit itu boleh dikawal lah, ya. Ada soalan lain, adakah pesakit asma boleh hidup aktif? Semestinya, ya, antara sasaran kita apabila merawat pesakit asma adalah supaya pesakit asma itu boleh hidup secara aktif seperti mana kawan-kawan yang lain. Saya teringat semasa saya sekolah menengah dulu, ya, ada di kalangan kawan-kawan saya yang mengidap asma, mereka selalu dikecualikan daripada melakukan aktiviti sukan, which is sesuatu yang sebenarnya tidak perlu, ya. Pesakit asma sebenarnya kalau mereka mendapat rawatan yang betul, mereka boleh aktif seperti mana orang yang lain. Macam saya nyatakan tadi, saluran yang sempit tu hanya berlaku sekiranya ada faktor-faktor pencetus. Sekiranya kita dapat elakkan faktor-faktor pencetus itu, saluran pernafasan dia sama macam orang-orang yang lain. Adakah pesakit asma penyakit keturunan? Betul, ya. Kajian menunjukkan sekiranya seorang itu dia mempunyai ibu dan ayah ada asma, risiko dia mendapat asma tu lebih tinggi. Jadi memang kita kata asma salah satu faktor, tapi tidak semestinya, ya, sebab kita dapati ada juga pesakit asma yang kita kata ahli keluarganya tidak ada asma, tetapi memang ini adalah penyakit keturunan. Ada tak makanan yang perlu dielakkan oleh pesakit asma? Yang ini bergantung sebab kerana macam saya nyatakan tadi, faktor-faktor pencetus boleh jadi luaran dan dalaman, ya. Ada pesakit asma yang bahan-bahan pengawet di dalam makanan itu yang boleh membawa dia kepada serangan asma. Jadi atas sebab itu dia perlulah elakkan daripada mengambil makanan-makanan tersebut, ya. Tapi ini tidak berlaku kepada semua orang, ya. Ada yang kita kata ada yang lebih sensitif terhadap makanan, ada yang tidak. Okey, doktor, inhaler bagus tak kalau nak guna? Sebenarnya, rawatan asma sekarang, rawatan utama untuk asma adalah inhaler. Ya, dan kenapa kita menggunakan inhaler? Kerana inhaler ini, ubat itu terus masuk ke dalam saluran pernafasan dan hanya dos yang kecil je yang diperlukan untuk kita kata untuk memulihkan ruang saluran pernafasan itu. Kalau kita terpaksa makan ubat yang sama, dos yang lebih besar dan kadang-kadang dia boleh membawa kepada side effect yang lain. Okey. Saya punya inhaler yang warna merah. Boleh komen? Kalau saya ada di sini, mungkin yang ini, ya. Okey. Kalau saya boleh jelaskan. Inhaler sebenarnya ada dua jenis, ya. Inhaler yang berwarna biru dan juga inhaler yang berwarna merah. Inhaler yang berwarna secara umumnya, yang ini saya tak boleh macam generalize lah, ya, sebab kadang-kadang ada inhaler ni disebabkan oleh company-company yang berbeza, warna dia berbeza. Jadi inhaler yang berwarna biru ini kita namakan sebagai inhaler pelega. Manakala inhaler yang warna coklat ataupun ada juga ubat-ubat yang lain adalah inhaler dalam bentuk pencegah, ya. Okey, apa beza pelega dengan pencegah, ya? Kalau kita tengokkan kepada namanya, inhaler pencegah ini perlu diambil setiap hari untuk mengelakkan seseorang itu mendapat serangan, ya. Manakala inhaler yang pelega ini, seseorang itu hanya perlu ambil sekiranya dia mendapat serangan.
Dan serangan itu boleh dalam bentuk batuk-batuk, sesak nafas. Ya, dia boleh ambil yang ini dulu dan pantau dirinya. Okey. Boleh saya tahu kenapa saya sering bangun dari tidur dalam keadaan rasa yang lemas dan sukar bernafas? Soalan ini sukar untuk saya jawab kerana saya perlu tahu latar belakang penyakit tuan yang bertanya, kerana asma bukan satu-satunya punca menyebabkan seseorang itu sesak nafas, ya. Ada juga penyakit yang lain yang boleh berasal daripada jantung, ya, ataupun penyakit paru-paru yang lain itu juga boleh membawa seseorang itu jasa sesak nafas. Jadi sekiranya ada perkara begitu, mungkin perlu jumpa dengan doktor dan dapat penjelasan ataupun pemeriksaan lanjut. Ya, doktor, adakah penyakit asma akan direkodkan ke atas pesakit sekiranya terkena? Saya kurang faham. Maksudnya memang kita akan rekodkan sebagai penyakit asma dan tak ada masalah sebenarnya. Tidak ada stigma sekiranya kita ini dikatakan pesakit asma kerana kita tahu pesakit asma kalau dikawal boleh menjalani kehidupan seperti biasa. Adakah alergi boleh menjadi punca kepada asma walaupun sebelum ini tidak pernah mengidap asma? Betul, ya. Alergi merupakan satu komponen penting di dalam kita kata kenapa terjadinya asma, dan kita dapati dalam keluarga, contohnya dia tak ada ahli keluarga yang ada asma, tetapi ada yang ada eczema, ya, ataupun ada yang kita panggilkan resdom. Mereka itu juga merupakan sejenis penyakit alergi, dan orang-orang yang macam ni berisiko ataupun cenderung untuk mendapat asma. Okey, saya teruskan dengan soalan lagi. Allergic rhinitis juga dari kategori asma. Saya ada asma dan anak saya pula allergic rhinitis. Okey, macam saya nyatakan tadi, allergic rhinitis merupakan sejenis penyakit alergi tetapi melibatkan hidung. Dan seseorang yang ada ahli keluarga yang ada allergic rhinitis ataupun eczema, dia memang kita kata ahli keluarganya ataupun dia sendiri berisiko untuk mendapat asma. Jadi memang betul lah sebab puan ada asma dan anak itu mempunyai allergic rhinitis. Jadi kemungkinan itu memang boleh berlaku. Macam mana nak curekan asma ini, ya? Buat masa sekarang tidak ada kita kata ubat ataupun ubat yang tertentu ataupun apa-apa pun yang kita perlu lakukan untuk kita kata pulih daripada asma, tetapi kita boleh kawal. Kalau boleh saya elaborate di sini sekejap, apa maksud kita dengan kawalan asma yang baik, ya? Saya selalu berjumpa dengan pesakit dan saya dapati maksud dia asma terkawal dengan maksud doktor asma terkawal itu memang agak berbeza. Okey. Seseorang itu dikatakan asma dia terkawal, yang pertama adalah sekiranya dia mempunyai gejala asma itu di waktu siang sangat minimal. Apa yang kita maksudkan di waktu siang minimal tu adalah kurang daripada 2 kali seminggu. Dia langsung tidak ada batuk-batuk malam ataupun sesak nafas malam. Tidak ada pun episod yang dia perlu pergi ke kecemasan untuk mendapatkan kita kata rawatan untuk serangan akut, dan juga dia gejala asma, dia tidak ada gejala asma yang menyebabkan aktiviti seharian dia terganggu, ya. Contohnya macam seorang pelajar itu dalam jangka masa 3 bulan ni kita akan tanya ada tak dia sampai tak pergi sekolah disebabkan oleh asma, ya. Kadang-kadang ada pesakit asma ini dia macam rasa macam dah puas hati sekiranya dalam sebulan dia kena pergi kecemasan sekali. Ya, tapi pada doktor ataupun dalam kajian itu belum cukup baik lagi, ya. Kita nak sebaik-baiknya seboleh-bolehnya seseorang itu langsung tidak ada serangan asma yang teruk, ya. Kerana seperti mana yang saya nyata tadi, setiap kali seseorang itu mendapat serangan asma yang teruk, risiko dia untuk kematian itu agak tinggi. Okey. Jumlah normal untuk pemakaian inhaler dalam satu hari. Okey, bergantung kepada berkata jenis inhaler.
sekiranya kita ambil inhaler pencegah itu, inhaler pencegah itu, selalunya kita akan, doktor akan bagi lebih kurang 2 kali dalam sehari, ya. Sama ada dia ambil 2 puff, 2 kali sedutan pagi dan 2 kali sedutan petang, ataupun 1 sedutan pagi dan 1 sedutan petang, ya. Dan yang ini yang pelega pula. Okay. Soalan tu sebenarnya soalan yang baik, ya, sebab kajian terkini menunjukkan terdapat ramai di antara pesakit kita yang menggunakan ubat inhaler biru ini secara berlebihan. Di mana kajian menunjukkan sekiranya seseorang itu mengambil inhaler biru ini lebih dari 1 inhaler dalam sebulan, risiko dia untuk kita kata mortality itu tinggi. Jadi itu sebab sekarang ni kalau boleh kita nak elakkan pesakit daripada mengambil inhaler biru ini secara keterlaluan dengan memberi ubat-ubat pencegah yang bersesuaian supaya dia tidak perlu bergantung kepada ubat biru ini, ya. Okey, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menyarankan, ya, pesakit-pesakit asma tidak hanya datang ke klinik ataupun hospital sekiranya bila mereka ada attack sahaja. Satu kajian menunjukkan hanya 30% sahaja di kalangan pesakit-pesakit asma kita yang mendapat rawatan susulan. Sedangkan sepatutnya pesakit asma ini mendapat rawatan susulan 3 bulan, 4 bulan, maybe 6 bulan sekali untuk doktor memantau kita kata tahap kawalan asma seperti mana yang saya terangkan tadi, ya. Dan kita pun tahu, ya, dari masa ke semasa kita kata perkembangan perawatan mungkin berbeza, jadi mungkin pesakit itu perlu kita kata nilaikan semula pengambilan ubat dia dan mungkin kita boleh beri ubat yang lebih baik. Okey, saya masa kecil dulu, soalan sebentar, ya. Saya masa kecil dulu mempunyai asma yang agak kronik. Sekarang dah besar, dah okey. Ia memang akan pulih ke? Macam saya nyatakan tadi, memang terdapat, ya, beberapa kita kata sebilangan, ya, orang yang masa kecil dia dapat asma agak teruk, tetapi bila dah besar dah okey, tapi still masih lagi kena pantaulah kesihatan dia. Elakkan juga yang faktor-faktor pencetus sebab tidak semestinya dia dah pulih sepenuhnya dia tidak boleh mendapat serangan lagi, ya. Saya dah berumur 38 tahun tapi masih ada lagi. Sekarang pun masih bergantung dengan ubat. Komen doktor. Ya, apa yang puan alami bukanlah sesuatu yang pelik, ya. Saya ada je pesakit-pesakit saya yang di umur puan malah usia yang lebih juga masih lagi asma dia, maksudnya bukanlah nak kata tak terkawal tapi masih lagi mendapatkan rawatan asma bersama kami di klinik, ya. Jadi itu sebab penting, ya, semua pesakit regardless dia punya status apa semua tu perlulah sentiasa datang untuk rawatan susulan di klinik kesihatan. Okey, saya ada asma tapi bila batuk berkahak saja akan batuk berkahak saja akan rasa kenapa. Memang ada satu jenis asma yang yang manifest hanya dengan batuk saja. Jadi kadang-kadang di peringkat permulaan memang agak sukar untuk memberi diagnosis untuk pesakit-pesakit yang ini kerana mereka tidak ada ciri-ciri wheezing macam saya nyatakan, ya. Apabila kita buat ujian lanjut tak berapa jelas tapi dia hanya datang dengan batuk yang berterusan. Ini memang boleh berlaku, ya. Batuk berpanjangan selepas COVID boleh jadi punca asma. Alright. Untuk seseorang yang ada asma sebenarnya, dia mempunyai risiko untuk mempunyai kesan long COVID, kita kata, ya, batuk-batuk yang berpanjangan. Tetapi sekiranya pesakit itu tidak ada asma sebelum ini dan batuk-batuk berpanjangan itu, kita perlu cari punca dahululah baru kita boleh kata adakah ini sebenarnya boleh jadi asma ataupun sebaliknya. Saya pernah kena infection paru-paru sebelum ini. Adakah doktor rasa ini sebab saya sering rasa lemas? Bergantung kepada jenis jangkitan paru-paru itu. Kadang-kadang jangkitan paru-paru yang agak teruk, ya, seperti mana kita luka contohnya, ya, akan timbul parut-parut dan of course dia akan ambil masa untuk baik dan tanda-tanda lemas yang encik ataupun puan alami tu mungkin, tapi kita perlu juga buat penyiasatan lanjut sama ada ianya berkaitan dengan jangkitan paru-paru ataupun tidak.
Anak saya sering tidak ke sekolah sebab asma, komen doktor. Ini antara benda yang kita tak nak berlaku ya, kerana asma yang tidak terkawal boleh membawa, kita kata, boleh membawa mudarat, malah boleh mengurangkan potensi seseorang itu ya. Macam kalau anak-anak kita asyik tak pergi sekolah je, nanti dia akan ketinggalan ya, dan dia akan rasa kekurangan ya, apa semua tu. Jadi sepatutnya kalau dia selalu serangan asma tu berlaku menyebabkan dia tak boleh pergi sekolah, dia perlu mendapatkan rawatan, sama ada dengan pakar kanak-kanak ataupun pakar perubatan keluarga di klinik kesihatan. Kita boleh nilai semula, kita boleh beri ubat pencegah, kita tengok macam mana. Dan daripada pengalaman saya, insya-Allah rawatan asma kalau ambil dengan baik, boleh kita kata boleh menyebabkan seseorang itu stabil dan boleh pergi sekolah macam biasa, malah boleh bersukan. Betul ke kalau budak-budak kena asma? Yang ini saya dah jawab tadi, memang betul. Memang boleh jadi begitu. Saya ada asma dan hand eczema. Ya, saya dah jawab tadi, memang betul eczema, asma dan juga allergic rhinitis memang penyakit yang berkait ya, yang berpunca daripada alergi. Saya sudah lama tidak menggunakan inhaler, lebih dari 9 tahun macam itu. Saya perlu ambil inhaler semula, ada efek ke? Okey. Perkara ini saya susah nak jawab di sini, tetapi sekiranya anda tidak mengambil inhaler itu sebab asma memang sudah tidak ada langsung, jadi tidak perlu ambil inhaler itu lagi. Cuma perlu yang inhaler, perlu orang kata berjaga-jagalah ya. Dan inhaler tu kena tengok jugalah, tak boleh guna inhaler yang sama, sebab kalau dah 9 tahun maksudnya dah expired ya. Okey. Doktor, kadang-kadang saya makan terlalu banyak atau bercakap laju akan rasa sempit atau bernafas. Okey, soalan ini agak vague. Nak kata kadang-kadang bila kita makan terlalu banyak, apa yang berlaku adalah perut kita kembung dan menekan paru-paru ya. Dan ini sendiri memang boleh buat kita rasa sempit dan untuk bernafas. Tak semestinya itu adalah disebabkan oleh asma. Okey, pemakaian inhaler bergantung hanya pada dua warna tersebut atau perlu rujuk bahan dalam inhaler. Okey, soalan yang sangat bagus ya. Tadi apa yang saya nyatakan umumnya untuk apabila kita advise kepada pesakit, tetapi sebenarnya dia adalah merujuk kepada konten ya, di dalam kandungan di dalam inhaler tersebut. Memang saya terima kasih kepada soalan tadi, sebab kadang-kadang warna ini dia tidak menjelaskan, maksudnya kadang-kadang warna tu boleh berbeza-beza ya. Yang biru tu pernah jadi putih, tapi tadi yang saya nyatakan secara umumnya kerana ada soalan tadi yang tanya tentang ubat yang berwarna coklat ya. Jadi secara umumnya yang itu. Dan saya juga ingin mengambil kesempatan di sini untuk memberitahu juga, selain daripada ubat yang inhaler jenis yang warna biru ni yang kita namakan, kalau saya boleh beri namanya salbutamol ya, kandungannya. Yang kedua, di mana ubat ini apa yang dia buat ialah dia membuka saluran pernafasan itu ya, berbanding dan ubat yang warna coklat ni adalah sejenis steroid ya, di mana steroid ini kita tahu dia mengurangkan radang dalam paru-paru. Dan kita juga ada dua jenis inhaler, ada juga inhaler yang lain di mana dia ada kombinasi ya, 2 dalam 1 di dalam ubat, di dalam inhaler tersebut ataupun device tersebut. Yang satu yang kita namakan turbohaler dan satu lagi dalam bentuk macam ini ya. Berbanding dengan ubat yang tadi tu, ubat yang tadi tu, yang inhaler tu adalah dalam bentuk aerosol, manakala ubat yang ini adalah dalam bentuk serbuk ya. Untuk saya terangkan secara detail tentang ubat-ubat ini, mungkin kita rasa macam tidak sesuai dalam waktu ini, tetapi mungkin pihak kita boleh jemput ya pegawai farmasi yang boleh menerangkan dengan lebih lanjut ya. Anak saya 4 tahun ada asma, tidur malam better pakai kipas atau aircon. Okey, yang penting memang kita kata suasana sejuk itu boleh membawa kepada serangan asma, tapi bergantunglah. Kalau aircon tu mungkin pada maksudnya suhu yang kita kata tidak terlalu sejuk ya. Soalan yang lain semuanya
Okey, contohnya anak saya pernah kena pneumonia, lepas baik dia kerap bersin atau akan jadi penat. Adakah itu asma? Kita kena lihat ya, itu boleh jadi kita kata pneumonia adalah jangkitan paru-paru ya, dan pneumonia tidak menyebabkan penyakit asma, tetapi kadang-kadang asma boleh kita kata superimpose dengan penyakit pneumonia. Sekiranya ada bersin dan kerap sesak nafas, itu perlu rujuk kepada doktor semula untuk kita buat penilaian dan tengok, sebab ada ujian-ujian yang kita boleh buat yang lain untuk menentukan sama ada pesakit itu ada asma ataupun tidak. Anak saya dah 2 tahun tak kena serangan asma. Ubat pencegah itu masih perlu terus digunakan. Puan perlu merujuk ya kepada pakar ataupun doktor yang merawat, kerana dia yang ada sejarah penyakit anak puan. Jadi susah untuk saya nak jawab dah boleh berhenti ke ya, ataupun bagaimana. Kalau ada soalan, kalau setiap malam wheezing maksudnya kena asma ke? Sebab saya ada sejarah pneumonia masa kecil. Wheezing adalah salah satu gejala yang selalu berlaku di kalangan pesakit asma, tapi tidak semestinya asma. Terdapat penyakit yang lain, contohnya yang kita namakan chronic obstructive pulmonary disease, itu juga boleh manifest sebagai wheezing ya. Jadi kalau ada wheezing memang kena jumpa doktor untuk kepastian apakah sebab penyakit tersebut. Okey, ada soalan lagi. Saya nak tanya, kalau pam asma itu kalau selalu guna ada efek kebergantungan kepada ubat. Okey, terima kasih pada atas soalan ini. Saya ingin menyentuh di sini banyak kita kata ya mitos ya yang dikaitkan dengan ubat inhaler ini, kerana ramai saya sendiri ada pesakit-pesakit ramai mengatakan bahawa dia tak nak guna inhaler tu sebab dia takut nanti ketagih ya, dan mereka difahamkan penggunaan ubat inhaler ni adalah untuk orang yang mempunyai asma teruk. Jadi sebenarnya itu adalah salah ya, sebab sebab ubat inhaler macam saya nyatakan tadi, dia terus masuk dalam saluran paru-paru dan dia terus kita kata bertindak. Dan ubat inhaler ini tidak sama sekali menyebabkan ketagihan ya kepada seorang pesakit itu ya. Okey. Waalaikumsalam. Anak saya dapat asma semasa 7 tahun, sekarang dah 16 tahun, sudah 3 tahun tidak kena. Adakah asma ada lagi? Ini sesuatu yang kita tidak boleh jawab secara khusus. Saya ada je pernah jumpa pesakit-pesakit asma, semasa kecil dia ada, kemudian dia okey sikit, dan kemudian apabila dia mengandung, asma tu datang balik. Ada ya. Untuk kepastian maksudnya confirm dia tidak ada asma lagi, itu kita tak boleh nak katakan lah. Tetapi kita bersyukur sekarang ni sekurang-kurangnya asma itu tidak teruk macam yang sebelum ini. Okey, doktor boleh turunkan perbezaan ubat nebulizer, antaranya adalah Ventolin dan Pulmicort. Adakah maksudnya inhaler? Ventolin itu adalah nama lain untuk salbutamol ya, di mana kita gunakan itu sebagai ubat pelega. Pulmicort adalah sejenis kita kata ubat asma dalam kategori pencegah, di mana dia adalah jenis steroid yang kita gunakan untuk mencegah seseorang itu mendapat serangan asma. Jadi, saya tekankan sekali lagi, yang pencegah kita kena ambil tiap-tiap hari, sama ada dia ada ataupun tidak attack. Yang pelega ni kita perlu hanya ambil bila perlu sahaja. Dan pelega ini kita kena careful juga, kita tidak boleh ambil terlalu banyak kerana ada risiko juga di situ. Macam mana nak dapatkan rawatan susulan ya? Okey. Sebenarnya rawatan susulan untuk asma ni boleh kita dapat di mana-mana klinik, sama ada klinik kesihatan ataupun klinik swasta ataupun hospital, bergantung kepada tahap keterukan asma kita lah ya. Sekiranya asma dia tidak berapa teruk dan mengambil ubat kita kata pelega pencegah yang biasa, boleh mendapat rawatan susulan di klinik kesihatan yang berdekatan. Dan di sana nanti setiap kali apabila kita
melakukan rawatan susulan, doktor akan cek teknik penggunaan inhaler ini, ya. Kerana tidak seperti mengambil ubat tablet, kita hanya perlu telan dan makan dan ubat tu akan berfungsi, tetapi penggunaan inhaler dia leceh sikit, ya, sebab perlu koordinasi di antara tangan kita dan juga pernafasan. Sekiranya kita tidak ambil ubat tu secara betul, dia akan hanya berada di dalam sekitar mulut kita saja dan tidak masuk ke paru-paru. Saya kalau terkena habuk terus asma. Okey. Kalau macam saya katakan tadi, faktor pencetus untuk asma adalah habuk. Tetapi apa-apa pun kena confirmkan dulu dengan pemeriksaan dan juga penilaian yang lebih lanjut oleh doktor. Ya. Kerana apa-apa pun selalu asma, kita perlu tengok ada tak kemungkinan penyakit-penyakit yang lain, ya. Kalau kita nak dapatkan inhaler tu, just ke farmasi atau pergi jumpa doktor dulu. Perlu jumpa doktor dulu kerana doktor akan buat penilaian semula, ya. Sama ada betul tak itu asma, dan kemudian doktor akan beri prescription yang bersesuaian dengan kita, ya. Saya ada asma, dah guna Frutiform dah 2 tahun, tapi setahun je attack. Kena stop tak ubat pencegah? Selalunya kita akan teruskan pengambilan ubat pencegah itu, ya. Selalunya kita akan teruskan. Ada soalan, doktor, betulkah asma ini boleh hilang dengan kaedah mengurut? Setakat ini dari segi pembacaan ataupun pengetahuan saya, kaedah mengurut ini tidak menghilangkan asma lah, ya. Saya pernah menghidap pneumonia, kadang-kadang jantung saya berdebar laju. Is that normal? Sekiranya ada asma dikaitkan dengan berdebar laju ni apabila dia terpaksa mengambil ubat ini, ataupun bila dia mendapat serangan asma. Saya sarankan encik, dan berdebar jantung yang berdebar ini boleh juga disebabkan oleh benda-benda yang lain, ya, terutamanya penyakit yang berkaitan dengan jantung. Jadi sekiranya ada begitu, saya sarankan encik pergi ke klinik ataupun hospital untuk buat ujian lanjut. Ya, antara ujian yang perlu kita buat, mungkin kita akan buat apa yang kita namakan ECG untuk melihat rentak jantung seseorang itu, ya. Doktor, betulkah disebabkan asma anak saya punya pembesaran dia tidak normal macam budak lain? Okey, sesekiranya seorang anak itu, dia kanak-kanak itu mengidap penyakit asma dan asma dia tidak terkawal dan perlu selalu mengambil ubat asma, terutamanya steroid, ada risiko untuk dia, kita kata bukanlah macam maksudnya ada risiko disebabkan oleh pengambilan steroid tersebut menyebabkan dia rendah sikit berbanding dengan kawan-kawan dia. Tetapi bukanlah sebab steroid itu, mungkin disebabkan oleh kawalan asma yang tak baik, menyebabkan dia tidak mendapat nutrisi yang secukupnya. Jadi risiko itu agak ada, boleh ada, ya. Tapi saya sarankan sekiranya dengan perawatan yang baik dan anak tersebut mengambil ubat dengan betul, pembesaran dia boleh jadi sama seperti rakan-rakan dia yang lain. Okey. Ada yang baru join, katanya apakah ubat-ubat yang sesuai untuk mencegah? Okey. Ubat asma yang untuk mencegah ada beberapa jenis, ya. Ada satu yang kita namakan ubat yang steroid, ya. Ubat ini merupakan ubat yang paling common kita bagi untuk mencegah penyakit asma, sebab tadi kalau saya balik kepada dia punya punca penyebabnya adalah dikaitkan dengan alahan, ya, dikaitkan dengan alergi, dikaitkan dengan keradangan, di mana steroid sangat membantu dalam ubat itu. Dan sebab kita semua tahu steroid, sekiranya diambil dalam kadar yang tinggi, ya, dalam sekiranya terpaksa selalu ambil macam itu, dia boleh menyebabkan komplikasi-komplikasi yang lain. Jadi atas sebab itulah steroid ini diberi dalam bentuk inhaler, kerana dos dia rendah je yang kita boleh berikan. Okey. Ada lagi ubat ubat
pencegah jenis lain yang kita namakan long acting beta 2 agonist. Ya, ubat yang itu juga dikatakan dapat, dan ubat dalam kita kata short form namanya LABA, tapi untuk asma LABA ini perlu diambil bersama-sama dengan ubat steroid tadi. Okey. Apa beza antara asma dengan semput? Sebab pernah Dr. GH cakap semput dan asma lain. Semput merupakan nama kita kata umum ya untuk apa-apa saja. Begitu juga dengan lelah kan. Apa-apa pun boleh jadi lelah. Tapi asma memang khas untuk penyakit kita kata penyakit sesak nafas yang berlaku disebabkan oleh alahan lah. Okey, boleh kita berhenti sekejap. Mungkin kita break 1 ataupun 2 minit untuk kita beri laluan kepada iklan dan kita akan sambung semula ya. Okey, kita kembali dengan slot penyakit asma. Jangan ambil mudah. Okey, saya teruskan dengan soalan. Saya pergi ke klinik, doktor tak bagi inhaler, cuma bagi Theophylline. Kenapa ya? Okey, Theophylline merupakan salah satu ubat yang dikaitkan dengan asma, yang dikaitkan dengan kita kata penyakit obstruktif, penyakit obstruktif seperti asma. Dan saya tidak boleh menjawab secara kita kata detail sebab saya tidak tahu latar belakang penyakit tuan. Tetapi selalunya Theophylline ini kita berikan untuk pesakit yang mempunyai masalah hampir sama seperti asma, iaitu chronic obstructive pulmonary disease ya. Okey, doktor, boleh tak saya travel ke negara yang ada salji? Ke orang ada asma tak boleh travel tempat sejuk? Sedihlah ya kalau orang ada asma tak boleh pergi tempat sejuk. Sebenarnya tidak ya. Takkanlah orang di luar negara yang 4 musim itu kita kata setiap kali musim sejuk dia maksudnya ini tidak ya, tidak semestinya. Yang perlu dilakukan oleh seseorang pesakit asma itu adalah untuk kita kata mendapat untuk memastikan kawalan asma dia baik, dan apabila pergi ke sana perlulah memastikan supaya dia membawalah ubat-ubat yang beliau ambil ya. Dan sekiranya pergi ke tempat sejuk pun dia perlu pastikan, maksudnya dia panaskan, maksudnya dia pakai pakaian panas yang betul ya. Tidak bernafas melalui mulut ya, itu antara satu perkara yang kita nasihatkan, kerana bila bernafas melalui mulut tu udara yang sejuk tu akan terus masuk ke paru-paru. Jadi terus bernafas melalui hidung seperti biasa. So tak ada masalah. Walaupun ada asma, asalkan masa dia pergi tu asmanya terkawal dan dia bawa ubat-ubat dia, insya-Allah tak ada masalah untuk pergi ke luar negara. Orang yang ada asma memang tidurnya berdengkur. Okey, tidur berdengkur dengan asma
tiada kaitan setakat yang saya tahu, tetapi sekiranya tidur berdengkur ini dikaitkan dengan apa condition yang kita namakan obstructive sleep apnea, ya. Terdapat sebahagian daripada orang di mana disebabkan oleh perkara-perkara tertentu, apabila dia tidur, dia punya, kita kata, tang tu, dia punya lidah tu ke belakang dan menyebabkan saluran di sini yang tersempit dan menyebabkan bunyi dengkur itu, ya. Dan sebenarnya bengkur ini adalah satu perkara yang perlu kita awasi juga, ya, kerana apa yang seperti yang saya nyatakan tadi, obstructive sleep apnea ni merupakan satu condition yang perlu kita rawat juga, ya, kerana dia boleh membawa kepada masalah-masalah kesihatan yang lain, ya. Pesakit asma tidak boleh dekat dengan asap rokok, kan, habuk dan bulu kucing. Tepat sekali puan, itulah merupakan faktor-faktor pencetus yang common, ya, yang selalu menyebabkan seseorang itu dapat serangan asma. Simbicort ada side effect tak, doktor? Sekiranya ianya diambil dalam kadar yang seperti mana yang dinasihatkan oleh doktor, Simbicort itu boleh maksudnya tidak ada masalah, ya, tidak ada side effect. Simbicort ni adalah satu contoh ubat yang 2 dalam 1 yang saya nyatakan tadi, di mana dia ada satu komponen long acting beta 2 agonist dan satu lagi adalah steroid. Dan Simbicort ni dia ada kita kata dia antara yang seperti mana yang saya nyatakan tadi, boleh diambil sebagai pencegah dan juga pelega, ya. Tapi apa-apa pun perkara tersebut perlu dibincangkan bersama dengan doktor yang memberikan ubat tersebut, ya, kerana setiap pesakit dia unik, ya, perlu dinasihatkan mengikut dia punya status kesihatan. Okey, yang warna coklat kalau saya tekan bunyi macam slow berbanding biru. Memang macam tu ke, doktor? Setakat yang saya tahu sepatutnya sama je. Tak ada masalah sekiranya macam kalau slow tu kita perlu dia ada cara-cara untuk tahu sama ada inhaler itu masih ada lagi ubat ke tidak ataupun ada tersumbat ke tidak. Jadi sekiranya ada perkara-perkara tersebut perlu dirujuk dengan pegawai farmasi ataupun doktor yang memberikan anda umat, ya. Okey, ada yang bertanya tentang macam mana cara pakai inhaler yang betul, ya. Okey, kalau saya boleh saya tidak boleh demonstrasikan secara terus, tapi saya boleh kita kata memberikan sedikit penerangan. Yang pertama, dia ada steps yang tertentu. Yang pertama mesti buka corong ini, ya, sebab kalau tak buka ubat tu tak boleh ni. Goncang merupakan step yang penting. Kerana kalau yang inhaler biru ini dia dalam bentuk gas macam saya kata, sekiranya kita tidak goncang, gas tu tidak terhasil. Dia masih lagi dalam bentuk liquid dan bila kalau kita tengok yang ni dia keluar dalam bentuk aerosol, ya. Okey. So, apa yang pesakit perlu lakukan? Okey, buka, goncang. Dia perlu tarik nafas, lepas. Mungkin buat sekali lagi. Tarik dan lepas. Dah habis lepas itu, dia masukkan ubat ni ke dalam mulut dia dan pastikan mulut itu penuh, betul-betul mencakupi kita kata corong ini tersebut. Dan dia tekan dan dia sedut dan kira sampai 6 ataupun setakat yang dia mampu, dan kemudian dia kalau boleh masih lagi kekalkan tutup mulut dan keluarkan gas, maksudnya melepaskan nafas melalui hidung, ya. Kita cuba lagi sekali. Perlu buka, ya. Buka, goncang, tarik nafas, lepas. Nak buat sekali lagi pun boleh. Tarik nafas, lepas, masukkan dekat dalam mulut, tekan. Okey. Ya, itu adalah kita kata cara kita mengambil inhaler ini. Dan sekiranya doktor kata, contohnya dia kata ambil ubat ini 2 kali, ya. Dia bukan tekan 2 kali, ya. Dia perlu melakukan step yang saya nyatakan tadi sebanyak 2 cycle. Okey. Ada tips tak untuk pesakit asma kalau dah kena COVID? Okey. Untuk pesakit asma kalau dia dah kena dia kalau dah kena COVID,
dia kena pantau keadaan dia ya. Maksudnya dia perlu tengok ada tak asma dia tu makin teruk ke ataupun batuk-batuk dia makin teruk ke tidak. Sekiranya ada, dia perlu datang pergi ke klinik yang ataupun doktor yang merawat dia tu untuk mendapat pemeriksaan lanjut lah ya. Okey, doktor, kalau makai inhaler boleh kena lidah kering atau bau mulut. Okey. Salah satu daripada side effect yang boleh berlaku adalah bila mengambil inhaler, terutamanya pengambilan inhaler steroid, ialah mulut memang boleh jadi kering dan juga kadang-kadang boleh dapat jangkitan kulat ya. Jadi apa yang kita selalu nasihatkan kepada pesakit, setelah mengambil inhaler tersebut, dia perlu kumur mulut dia ya. Kumur-kumur, dan insya-Allah kalau dia buat macam itu selalu, tidak akan ada komplikasi berlaku. Betul ke asma puncanya dari usus yang tidak sihat? Buat masa sekarang, usus yang tidak sihat tidak ada bukti jelas mengatakan bahawa ianya dikaitkan dengan penyakit asma. Okey, asma ada kaitan dengan resdung. Okey, resdung ini adalah satu kita kata condition ataupun penyakit am yang kita selalu kaitkan. Jadi macam resdung ni boleh jadi allergic rhinitis, dan allergic rhinitis memang dikaitkan dengan boleh seseorang itu dapat allergic rhinitis dan juga asma. Doktor, kalau batuk terlalu teruk semasa asma akan sakit di bahagian atas pinggang. Ya. Sekiranya batuk itu terlalu teruk, memang kadang-kadang dia boleh efek kita punya otot-otot perut dan menyebabkan sakit. Jadi itu sebab kalau boleh kita tidak mahu seseorang itu kita kata mendapat serangan asma ya, sebab kita tak nak batuk dia kita kata terlalu menjejaskan. Betul ke minum berais sejuk dan kerap mandi malam boleh menyebabkan ais? Minum air sejuk memang antara faktor yang boleh mencetuskan asma. Mandi malam ini mungkin bergantung kepada orang-orang tertentu ya, tapi tidaklah kita kata semestinya mandi malam itu boleh mencetuskan asma, tidak. Okey. Sakit asma boleh bersukan? Ya, inilah antara perkara yang kita memang cuba sarankan ataupun kita punya target supaya pesakit asma boleh menjalani kehidupan seharian yang normal seperti mana orang-orang lain, iaitu mereka boleh bersukan ya, mereka boleh menjalani kita kata kehidupan, maksudnya boleh kita kata bercuti dan boleh bekerja seperti mana orang-orang yang lain. Kalau kena kalau kena block nose dalam masa yang sama, macam mana nak buang udara dari hidung? Saya agak kurang, maksudnya hidung tersumbat ke? Kalau hidung tersumbat, hidung tersumbat itu memang tak ada jalannya, ialah kita kena hilangkan block nose itu dulu, baru boleh kita bernafas lah. Okey, kesan pakai expired inhaler tanpa sedar. Sebenarnya dalam apa-apa ubat pun, kalau boleh kita elakkan daripada mengambil ubat yang expired lah. Bukan apa ya, maksudnya bila dah expired tu, ubat itu dah tidak ada kesannya terhadap penyakit, terhadap kita punya, maksudnya dia tidak boleh memberikan kesan rawatan lah terhadap paru-paru kita ataupun saluran pernafasan kita. Okey. Saya harap penjelasan saya tadi, saya minta maaf saya tidak dapat menjawab semua soalan, tetapi ada soalan-soalan yang sebenarnya repetitif ya. Jadi apa yang saya ingin tekankan di sini adalah jangan ambil mudah dengan penyakit asma ya, kerana walaupun ianya kita kata kategori tidak berapa teruk dalam kebanyakan orang, tapi seperti yang saya nyatakan, setiap kali satu serangan itu memberikan risiko yang tinggi terhadap pesakit-pesakitnya. Baru pagi tadi ya, saya di klinik kesihatan nilai, pasukan saya, kami terpaksa memberi rawatan
rawatan yang acute kepada seorang remaja yang mempunyai kita kata serangan asma yang teruk. Ya, jadi apabila melihat dalam keadaan itu memang kita kata macam kerisauan tu sangat tinggi, dan pada masa itu rawatan perlu diberikan secara agresif dan vigorous, dan kita risau kita kata keadaan boleh menjadi semakin teruk lah, yang menyebabkan mortality dan juga morbidity kepada pesakit lah, ya. Jadi penting, ya, walaupun serangan asma kita tak teruk sebelum ini, tidak semestinya tidak menjanjikan yang kita akan dapat serangan asma yang sama, ya, pada waktu-waktu yang akan datang. Saya ingin mengambil kesempatan ini di sini juga untuk memberikan nasihat kepada wanita-wanita yang mempunyai asma. Sekiranya mereka mengandung, risiko asma mereka menjadi lebih teruk. Boleh jadi maksudnya 1/3 risiko, ya, untuk mendapat asma yang lebih teruk. Jadi apa yang saya selalu dapati, ya, di kalangan ibu-ibu mengandung yang saya jumpa, mereka sebelum pregnant sendiri mereka dah lama dah tak ambil ubat asma, ya, ataupun mereka tak mendapatkan rawatan susulan, tetapi bila mengandung kita dapati asma dia semakin teruk, ya. Di mana ini mungkin berlaku disebabkan oleh hormon, ya, yang terhasil semasa mengandung. Jadi saya nasihatkan kepada wanita-wanita, bila sebelum mengandung sendiri pastikan anda mendapat tahap kawalan asma yang baik, dan semasa mengandung itu sendiri perlu bagi tahu doktor supaya kita dapat beri rawatan yang sempurna. Okey. Penggunaan minyak EO yang living dapat membantu mengurangkan asma. Yang ini saya juga tidak berapa jelas, tetapi kalaulah katakan apa-apa minyak ataupun apa-apa cara yang mengurangkan stres seseorang itu, dan sekiranya asma itu disebabkan oleh stres, mungkin ia bolehnya membantu, ya. Pengambilan madu boleh kurangkan asma. Juga tidak terbukti secara saintifik lah, ya, tetapi kalau kita ambil just untuk kuantiti yang sikit untuk kesihatan apa semua tu, memang maksudnya madu tidak menyebabkan asma, tapi nak kata dia boleh membantu untuk memulihkan asma juga, tidak ada bukti yang jelas lah. So apa beza Symbicort dengan inhaler? Okey, sebenarnya Symbicort tu adalah nama ubat tersebutnya. Inhaler ni adalah cara penyampaian lah, cara penyampaian. Inhaler adalah apabila kita beri ubat itu dalam bentuk aerosol seperti macam ni, ya, di mana seseorang itu kena inhale. Okey. Kalau yang Symbicort dia adalah dalam bentuk macam ni, kalau yang saya tahu, dan ini diberi dalam bentuk apa yang kita namakan Tebuhaler, ya. Dia punya device ini dicipta dengan untuk menghasilkan, dan dia menggunakan komponennya adalah dry powder, ya, serbuk, berbanding dengan yang inhaler tadi dia menggunakan wap, ya, yang gas, dan ini adalah serbuk. Jadi kedua-dua ini dia ada, orang kata macam yang mana yang lebih sesuai, orang yang mana yang lebih sesuai, itu sebab pegawai farmasi ataupun doktor akan menilai lah. Okey, contoh apa yang saya boleh kata, inhaler ini dia perlu koordinasi, ya. Kadang-kadang ada pesakit dia tak boleh, ya, macam mana kita ajar pun dia nak tekan dengan sedut tu ambil masa. Jadi penggunaan ubat ini dia macam senang sikit, dia hanya perlu, dia tak payah kacau-kacau, dia tak payah koordinasi, dia hanya perlu sedut sahaja, ya. Jadi ini lebih senang lah untuk digunakan. Okay, Spiriva merupakan ubat yang kita gunakan untuk COAD, ya, dan bukan asma. Long COVID untuk asma patients bahaya ke? Sekiranya dia bergantung kepada pesakit tu punya manifestasi lah. Kalau sesak nafas, kalau maksudnya teruk sangat, maksudnya boleh jadi bahaya. Tetapi kalau sekadar batuk-batuk berterusan, saya rasa dengan rawatan yang betul, ianya boleh dirawat. Okey. Prednisolone, ya. Ini satu soalan yang baik. Prednisolone merupakan satu ubat steroid yang kita beri dalam bentuk tablet yang kita berikan apabila pesakit itu mendapat serangan asma. Ya, selalunya kita beri dalam lebih kurang 30 mg untuk 5 hari macam itu, di mana prednisolone ini diberikan untuk mengurangkan radang di dalam paru-paru. Jadi
Kalau setakat pesakit itu hanya ambil sekali setahun, 2 kali setahun, dia tidak memberikan apa-apa kita kata kemudaratan lah. Tetapi sekiranya pesakit itu terpaksa ambil disebabkan oleh kawalan asma dia yang sangat teruk dan terpaksa ambil prednisolon sebulan sekali, ia boleh membawa mudarat. Ya? Dia boleh membawa kepada kita kata apa yang kita namakan keadaan apa kita kata penyakit yang lain seperti Cushing, ya, yang saya tak boleh nak jelaskan pada waktu inilah. Ya. Tetapi maksudnya prednisolon ini boleh diambil tapi tidak boleh pada jangka masa yang panjang lah, ya. Kecuali ya ada setengah-setengah pesakit yang kita kategorikan mereka sebagai severe asma, tapi selalunya pesakit-pesakit yang ini akan dirawat di hospital oleh kerana tidak ada ubat lain yang boleh membantu untuk merawat, maksudnya untuk mengawal kawalan asma dia tu. Jadi doktor pakar respiratory selalunya akan terpaksa memberikan ubat prednisolon tapi pada dos yang lebih rendah. Dan orang-orang yang begini perlu dipantau dengan kita kata dengan berhati-hati, dan juga mungkin doktor pakar akan memberikan jenis-jenis ubat yang lain lah untuk membantu kawalan asma tersebut, ya. Okey. Saya asma setiap kali batuk sahaja. Bila tiada batuk, tidak ada kena asma. Memang begitulah. Itulah dia kita kata ciri-ciri asma, ya. Pesakit asma ni dia hanya dapat attack tu apabila dia faktor-faktor pencetus tu telah kita kata efek dia punya paru-paru. Dalam keadaan lain, apabila dia tidak terdedah kepada faktor-faktor pencetus, dia normal seperti orang-orang yang lain, ya. Okey. Bagaimana dengan pengambilan Astalin setiap hari? Saya suka dengan soalan ni kerana tadi juga saya telah jelaskan. Astalin adalah nama lain, sebab yang kita sebut tu semuanya adalah nama-nama kita kata company, nama-nama generic. Astalin adalah nama lain bagi salbutamol. Jadi macam saya katakan tadi, penggunaan Astalin itu kalau hari-hari menunjukkan asma dia tak terkawal, dan sepatutnya kalau pesakit itu sampai terpaksa ambil tiap-tiap hari, dia perlu ada ubat lain, iaitu ubat pencegah untuk membantu kawalan asma dia. Ya, jadi kalau saya nasihatkan supaya siapa-siapa yang terpaksa mengambil ubat asma lebih daripada 2 kali seminggu pun sebenarnya, sekiranya dia tidak kita kata ada follow up dengan mana-mana doktor, dia perlulah pergi ke klinik-klinik kesihatan ataupun klinik yang berdekatan untuk mendapatkan pemeriksaan dan juga peran rawatan lanjut lah. Okey. Bagaimana? Okey, saya suka soalan ni. Bagaimanakah penggunaan nebulizer di rumah dan kandungan ubat yang diberikan? Secara umumnya kita tidak menasihatkan pesakit supaya mempunyai nebulizer machine di rumah, ya, kerana bahaya. Ya, kerana pengambilan nebulizer ini kadang-kadang memberikan kita false positive kita kata impact, ya. Dan apabila apa yang kami buat sekiranya kita memberikan rawatan asma akut di hospital, kita akan memantau pesakit tu dengan teliti. Maksudnya kita tengok dia punya pernafasan, kita cek dia punya kandungan oksigen, ya. Tetapi sekiranya kita mengambil nebulizer di rumah, kita khawatir pesakit itu mengambil nebulizer tanpa mengetahui kita kata masalah-masalah dia yang lain, ya. Kerana pengambilan nebulizer yang berterusan boleh menyebabkan jantung berdebar-debar, ya. Kadang-kadang kita tak tahu sebenarnya oksigen tu dah memang rendah ke. Jadi buat masa sekarang memang kita tidak menasihatkan seorang itu untuk mengambil kita kata mempunyai nebulizer di rumah, ya. Apa-apa pun perlu bincang sama ada keperluan ataupun tidaklah. Okey, sedar tak sedar kita dah sampai di hujung, ya, nak dekat pukul 4. Saya ucapkan terima kasih kepada semua atas soalan-soalan dan juga perhatian yang diberikan. Ini pertama kali saya kita kata live dalam TikTok. Ianya merupakan pengalaman yang menarik, dan saya berharap, ya, semua yang hadir ini dapat lebih ilmu tentang penyakit asma, dan jangan kita ambil mudah, ya. Dan saya harap semua faham bahawa kita janganlah ambil mudah tentang penyakit asma ini kerana ianya boleh meragut nyawa. Sekian dulu, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.